Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bersama Haji lagi, Kaunselor Haji Mokhtar. Kita bicara soal kuasa cinta kehidupan. Kita kongsi-kongsi pengalaman, tips-tips kehidupan untuk membina keluarga yang bahagia. Kalau sebelum ini dalam bicara kuasa cinta kehidupan, kita pernah bincang apakah punca-punca konflik yang berlaku dalam rumah tangga yang menjadikan suami dan isteri selalu tidak sealiran, selalu tidak bersefahaman. Tambah-tambah masa PKP fasa 1 hingga 5, kaunselor seluruh negara dalam talian telecounseling, talian kasih banyak menerima aduan daripada ibu-ibu, bapa-bapa, suami, isteri yang mengadu tentang masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Rupanya bila duduk hari-hari di rumah daripada pagi sampai malam, isteri tengok suami, suami tengok isteri, rupanya banyak juga masalah yang timbul. Maka kita sudah bincang apa yang patut suami buat, apa yang patut isteri lakukan. Mudah-mudahan kita dah masuk fasa kelima PKP. Tak lama lagi barangkali akan makin dilonggarkan perintah kawalan ini untuk kita kembali hidup seperti biasa. Cuma barangkali kita perlu meneruskan SOP yang ditetapkan dari segi penjarakan, dari segi pakai topping bila berurusan dan sebagainya, skrap cuci tangan dan sebagainya. Jadi mari hari ini kita sambung, mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada kita yang mendengar. Peranan suami isteri dalam rumah tangga secara lebih khusus apa yang patut suami buat, apa yang patut isteri buat. Bila dah berumah tangga menjadi pasangan suami isteri, pastilah mesti bekerjasama. Baik, sejurus sahaja seorang lelaki dinikahkan oleh seorang wanita, dia bukan sahaja mempunyai seorang isteri, dia juga punya mertua. Kemudian kalau Allah mengizinkan akan punyai anak-anak. Nampak tak? Maknanya bila kita sudah bermula kehidupan suami isteri, kita bukan dengan isteri ataupun kita bukan dengan suami saja. Keluarga kita sudah bertambah. Siapa bersama kita? Kalau kita suami, bersama isteri dan ibu bapa mertua kita. Sudah menjadi keluarga baru. Kalau kita seorang isteri, bukan lagi hanya bersama suami tetapi bersama bapa dan ibu mertua kita. Bermakna keluarga kita sudah bertambah, ibu bapa kita dan ibu bapa mertua kita. Dan dua-dua keluarga ini tanggungjawab kita untuk satukan, raikan, jalinkan silaturahim kasih sayang supaya hidup kita bersama menjadi lebih tenang, lebih aman. Sebab ada ketikanya hari kita nak balik rumah mertua, ada hari kita nak bersama rumah ibu bapa kita, ataupun mungkin kita pada awal perkahwinan akan duduk rumah mertua ataupun duduk rumah sendiri. Jadi semua ini kita akan lalui. Baik. Jadi apakah antara tanggungjawab kita? Yang pertama, lengkap melengkapi antara satu sama lain. Haji pernah sebut, bila kita berkahwin, kita menjadi pasangan suami isteri. Kalau kita pula daripada negeri lain, isteri pula daripada negeri lain. Haji pernah sebut, kalau macam contoh Haji dari Kelantan, isteri daripada Sabah, maka segala apa pengalaman yang dilalui oleh isteri tidak sama dengan pengalaman yang Haji lalui sebagai anak orang Kelantan. Bila sudah berkahwin, maka kita mula merasakan masakan seorang isteri. Dan andai kata masakan isteri kita tak sama kita rasa seperti yang kita makan selama ini bersama ibu kita, jangan terus kita komplain, jangan terus kita komen yang negatif. Kita terima seadanya, tapi dalam proses untuk dia belajar, kita pun belajar makan makanan Sabah dan sebagainya. Itu yang Haji lakukan. Sehingga sekarang Haji selesa. Haji tak boleh kata, kenapalah kamu masak tak sedap, tak mesti imak aku masak. Kalau Haji sebut begitu, cakap begitu, komen begitu, mungkin seorang isteri boleh jawab kalau dia nak jawab. Tapi oleh kerana dia hormat suami, dia tak jawab. Tapi kalau dia nak jawab, dia akan cakap, memanglah aku dibesarkan 20 tahun, 30 tahun bersama ibu, belajar masak dengan ibu aku, bukan ibu kamu. Apa rasa kita? Kita marah kan? Itu maksudnya. Kita jangan mengungkit perkara begitu. Mari kita jadi lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan isteri kita tampung, kekurangan suami kita tampung.
Itu maknanya lengkap, melengkapi. Kalau kita punya pekerjaan ataupun aktiviti keuangan kita memang tidak banyaklah, senang cerita, maka cara melengkapinya ia apa? Isteri membantu. Isteri yang pandai masak barangkali boleh buat kuih-muih dan sebagainya. Isteri yang pandai menjahit boleh ambil tempahan menjahit barangkali. Ini namanya lengkap melengkapi. Baik, yang kedua apa? Sokong menyokong. Lengkap melengkapi dan sokong menyokong. Isteri sokong suami. Itulah suami kita kerjanya apa? Sokong pekerjaannya, sokong perniagaannya. Malahan bukan setakat menyokong, kita melengkapi dan membantu sekali. Kalau perlu kita bersama. Kalau kita kerja, suami pun kerja, kita sama sokong menyokong, lengkap melengkapi. Bila balik ke rumah bersama urus rumah tangga. Jangan berkira. Suami pula janganlah asyik meletakkan tanggungjawab semua di rumah kepada isteri. Jadikan isteri sebagai orang gaji, tak ngamlah kan. Jadi maksudnya sokong menyokong. Baik. Yang ketiga apa? Ingat mengingat dan pesan memesan. Hidup dengan penuh kasih sayang, ada yang tak kena kita ingat mengingat antara satu dengan lain. Cuma cara memberi ingatan, cara menegur, kenalah cara berhikmah. Dan kepasangan suami isteri yang hebat, yang tahu psikologi, bila cara nak menegur. Time dah santai-santai, dah rehat-rehat kat bilik, sambil baca-baca buku nak tidur. Atau sekarang bukan baca buku, tengok WhatsApp nak tidur kan. Sambil tengok, bang, tadi tu saya tak kenal lah sikit abang cakap macam tu. Tadi tu saya tak berapa senang abang cakap macam itu. Tapi dalam suasana yang kita duduk rehat, santai, sambil peluk dia barangkali, dia tak marah. Sebab laki-laki ada ego. Okey, ingat mengingat dan pesan memesan. Sentiasa ingat mengingat dan pesan memesan. Benda-benda yang baik, jangan cari salah dalam pasangan. Yang keempat apa? Mengimbangi sifat pasangan. Ini lebih kepada ada pasangan yang suaminya pendiam, tak banyak cakap. Isteri pula yang banyak cakap. Maka seimbangkan. Isteri yang pandai banyak cakap, banyak cerita, bawa suami bersembang, bawa suami bercakap, dia pun ikut bersama. Jangan biarkan dia berdiam diri. Begitu. Ada ketikanya ada suami yang memang sedikit panas baran, suami isterinya penyabar. Maka isteri yang penyabar ini kena tenangkan selalu suami. Ajar dia, bimbing dia, modelkan, tunjukkan contoh yang baik yang tidak mudah panas baran. Maka suami yang panas baran kena belajar daripada isteri, imbangi. Oh, aku ni cepat marah, tengok isteri sabarnya dia, tak cepat marahnya dia. Jadi kita kena belajar. Maka itulah lengkap melengkapi. Baik, seterusnya apa? Rangsangan dan memberi motivasi. Kalau kita bekerja berniaga, kalau isteri buat makanan, buat kuih-muih, ataupun suami yang buat perniagaan apa-apa, sentiasa beri motivasi, semangat. Ya, mari kita atur projek ini, mari kita atur perniagaan ini dengan semangat. Kita sungguh-sungguh, kita bantu membantu. Kita jangan berkira, jangan nak cari kelemahan, tapi kita cari siapa kekuatan kita, apa kekuatan kita untuk meneruskan perniagaan kita. Kalau sama-sama bekerja, pastikan kita mahu suami kita cemerlang di pejabat, kita mahu isteri kita cemerlang di pejabat, kita mahu suami dihormati di pejabat, kita mahu isteri juga dihormati. Ramai kawan. Bila hari raya, hari apa dan sebagainya, ramai kawan-kawan yang datang berkunjung ke rumah kita. Itu menandakan kita pasangan isteri yang disayangi, dihormati oleh ramai orang. Ini penting. Jadi rangsangan dan memberi motivasi. Memberi khidmat yang keenam. Khidmat sebagai suami, khidmat sebagai isteri, khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada jiran. Kita tunjukkan contoh yang baik. Baik, yang ketujuh apa? Mengimbangi antara kerjaya dan rumah tangga. Ini yang Haji selalu sebut. Ada lelaki, suami yang dia hebat di pejabat, selalu dapat anugerah cemerlang dan sebagainya. Tetapi bila balik rumah, berubah watak dia. Bermakna itu apa? Topeng yang dipakai tempat kerja lain, topeng di rumah lain. Kita tak nak. Buang topeng itu, jadi diri di kita yang sebenar, jadi real self diri kita yang sebenar, bukan jadi real self kita, bukannya ID self yang kita nak tunjuk pada orang, nak tunjuk kita hebat depan orang lain. Tapi jadilah diri kita yang sebenar, yang kalau kita di pejabat di hebat, disegani, balik rumah pun kita mahu kita suami isteri pandang hebat suaminya. Mana kita balik ke rumah, kita membantu, kita beri kasih sayang, kita beri perhatian dan sebagainya.
Begitu juga isteri. Kalaupun nanti di pejabat kita pangkat besar, pengarah dan sebagainya, suami pula kerja biasa-biasa. So bila balik ke rumah kena ubah itu. Kita bukan lagi ketua di rumah. Ketua tetap suami walaupun pangkatnya lebih rendah daripada kita. Inilah keharmonian hidup rumah tangga kalau boleh diatur. Yang ke-8, memberi kasih sayang. Pastilah Haji selalu sebut dalam kehidupan ini semua orang perlu dicintai dan disayangi. Itulah yang Haji bawa kuasa cinta dalam kehidupan. Hablum minallah, hablum minannas. Cinta kita biarlah cinta yang berteraskan, cinta Allah dan cinta sesama manusia. Berkasih sayang sungguh dari hati. Kita sayang sungguh isteri, kita sayang sungguh suami. InsyaAllah. Jadi kalau kita beri kasih sayang yang ikhlas dari hati, semuanya akan menjadi sangat bererti dalam kehidupan kita. 9 apa? Rumah tangga medan menguji kesabaran. Benar. Baik, Haji mula nak bagi tahu bahawa tak lama lagi dah kahwin, tak lama dapat anak. Lagi mencabar, lagi menguji kesabaran untuk mengurus anak, mengurus isteri yang pertama kali mengandung, bagaimana proses mengandungnya, bagaimana nak urus nanti nak pergi ke hospital untuk menguruskan hari persalinannya, hari melahirkan anaknya, bagaimana nanti nak mengurus segalanya, nak menjaga siang malam anak yang kecil. Semua ini akan menjadi medan ujian untuk menguji kesabaran kita suami isteri. Maka suami kena mula belajar, mula bersedia. Tak lama lagi aku dapat anak, nanti bagaimana mood isteri berubah, perangai dia berubah. Ada yang kadang-kadang berubah sangatlah. Jadi kena sabarlah. Ada isteri yang mengandung benci laki suami dia, tak boleh bau suami. Kena sabar. Jangan pula fikir yang bukan-bukan. Okey. 10 apa? Sedia memaafkan. Inilah Haji ada nak buat slot live Facebook tentang terapi kemaafan. Bermakna sentiasa kita bersedia untuk, kalau kita salah kita minta maaf dan kita memaafkan kesalahan, apalagi suami dan isteri. Itu yang daripada dulu orang tua sebut, Piramli pun ada dalam filmnya, lagikan lidah lagi tergigit ini kan pula suami isteri. Tetapi biarlah pertelingkahan itu, masalah yang kita tidak jadikan dia lebih besar. Kita tangani dengan baik, sedia memaaf dan minta maaf dan memaaf. Itulah yang terbaik dalam kehidupan ini. Itu sebab Haji nak buat terapi live nanti, terapi kemaafan, nak mengajak semua kita, mari muhasabah diri, mari kita bersedia dengan senang hati untuk bila kita salah, kita minta maaf, dan bila orang minta maaf, kita memaafkan. Hidup kita akan tenang dalam kehidupan ini. Okey? Baik, yang seterusnya apa? Menerima pasangan seadanya ialah jangan kita banding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Okay? Mungkin waktu bercinta kita terima seadanya, tetapi bila sudah kahwin, mulalah kau ni dah mula tak cantik, kau ni perangai begini, tak elok. Itu jangan. Mana kita terima seadanya, itulah isteri, itulah suami kita. Kita atur kehidupan, saling melengkapi, saling menyokong. Cantik tak cantik itu soal lain, tapi kasih sayang itu yang perlu kita atur. Menerima pasangan seadanya. Ada kelemahan, kita perbaiki, kita belajar lagi sama-sama. Baik, seterusnya apa? Perubahan diri. Perubahan diri maksudnya memanglah daripada masa ke masa, daripada bujang sudah berkahwin, ada tanggungjawab sebagai suami, ada tanggungjawab sebagai isteri. Kalau laki-laki yang biasa dulu melepak keluar malam waktu bujang, sekarang tak bolehlah sampai jauh-jauh malam lagi. Kena terima hakikat bahawa aku sudah jadi suami, ada tanggungjawab di rumah, ada isteri sedang menanti. Kalau ada anak-anak pula, ada anak-anak yang perlukan kasih sayang dan bimbingan, perlu masa untuk anak-anak. Kalau hobinya memancing 2-3 malam keluar, tak boleh lagi macam tu kan. Seadanya lah, hobi main golf dan sebagainya. Okay? Tapi kalau kita hebat, kita bijak, kita bawa isteri bersama dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk hari ini, doa mendoakan, pastilah sentiasa mendoakan kebaikan untuk pasangan kita, sentiasa mendoakan kebaikan untuk keluarga kita, mertua kita. Bina hubungan, ada ketikanya kita ke rumah mertua, ada ketikanya kita bawa ke rumah keluarga, berkasih sayang, eratkan hubungan isteri dengan ibu kita, suami dengan mertua kita. Jadi saling kasih mengasihi lah. Seronok hidup begitu. Ada ketikanya mertua bawa makan, ada ketikanya mak kita bawa makan. Seronok. Inilah kehidupan yang kita nak bina dalam mencari kehidupan yang bahagia,
dalam perjalanan kita menuju syurga. InsyaAllah kekalkan kasih sayang, kekalkan aura dan semangat cinta kita sampai bila-bila, biar anak-anak dapat melihat kebahagiaan dalam rumah tangga. Barulah rumah tangga kita menjadi rumahku, syurgaku, dan insyaAllah perjalanan hidup kita nanti dalam landasan yang lurus, dalam rahmat, menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga yang sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa mendapat. Jadi mudah-mudahan keluarga kita sentiasa dalam rahmat Allah, mawaddah warahmah, insya-Allah sampai beranak cucu dalam perjalanan yang lurus, yang cantik, bahagia dunia akhirat. So, kita jumpa lagi untuk bicara cinta dalam kehidupan yang akan datang. Jadi kita doa bersama supaya kita satu keluarga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, hidup tenang, dan doa supaya COVID-19 segera tamat untuk kita kembali dalam kehidupan biasa. Kita dah rindu nak pergi masjid seperti biasa. Kita dah rindu untuk macam haji, nak menguruskan jemaah umrah dan haji. Dah rindu kepada Baitullah dan Raudhah. InsyaAllah doa bersama semoga kembali tenang, kembali aman, kita hidup seperti biasa dalam kasih sayang. Hablum minallah, hablum minallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.